Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okey, terima kasih kepada korang yang masih lagi setia di channel ni. Okey, jadi untuk cerita kali ni aku akan kongsikan pengalaman misteri yang berlaku kepada Mimi Julia dari Sarawak, yang mana kisah ni telah dikongsikan di dalam fiction Shasha. Okey, jadi menurut Mimi, kisah ni berlaku pada tahun 2009 di Lebuh Raya Latar. Jadi apakah misteri yang berlaku kepada Mimi kat Lebuh Raya tu? Jadi guys, jom kita mulakan. Pada tahun 2009, saya telah mendapat tawaran bekerja di Semenanjung Malaysia, atau lebih tepat lagi di Institut Kemahiran Belia Kuala Kubu Baru, Selangor. Pada tahun yang sama juga, saya telah mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran secara pendidikan jarak jauh di Universiti Teknologi Mara, UiTM, Shah Alam, Selangor. Oleh kerana semangat untuk belajar masih berkobar-kobar, saya pun menerima tawaran tersebut. Isnin hingga Jumaat, saya bekerja office hour seperti biasa. Manakala weekend, saya akan pergi belajar. Begitulah rutin kehidupan saya. Masih saya ingat, pada hari tersebut, kelas saya habis lewat kerana pensyarah membuat exam quiz di dalam kelas. Jam pada masa tersebut menunjukkan pukul 6.30 petang. Saya ambil keputusan untuk menggunakan Lebuh Raya Latar kerana perjalanan lebih singkat dari UiTM Shah Alam menuju ke kawasan Hulu Selangor melalui Lebuh Raya tersebut. Lebuh Raya tersebut masih baru dibuka pada waktu itu, dan RNR ataupun lebih dikenali sebagai rehat dan rawat masih sepi. Kebiasaan pemandu-pemandu cuma singgah untuk ke tandas dan menumpang solat. Masih belum ada lagi kedai-kedai makan di awal pembukaan Lebuh Raya ini. Kiri kanan masih lagi hutan tebal. Pada mulanya perjalanan saya lancar seperti sedia kala, sambil saya menyanyi dan menghiburkan diri dengan lagu-lagu yang berkumandang di siaran radio. Usai sahaja melalui Tol Kuang, ada satu kereta highlight yang berada di arah bertentangan memberi beam light ke arah saya. Di fikiran saya mungkin ada roadblock atau kemalangan di hadapan. Kerana kebiasaan di Malaysia, pemandu-pemandunya amat prihatin sekali sekiranya berlaku dua perkara ini di jalan raya. Saya memandu lagi seperti biasa di lorong kedua. Tidak lama kemudian, ada satu kereta dari arah Sahala, iaitu di lorong paling kanan, memecut kereta saya sambil penumpang di sebelah pemandunya, iaitu seorang wanita, menunjuk ke arah belakang kereta saya. Saya jadi takut kerana pada hemat saya, ini mungkin penjenayah. Pernah saya terbaca di surat khabar kejadian samun berlaku di Lebuh Raya yang sunyi seperti ini. Tapi yang peliknya, wanita tersebut berkali-kali menunjuk ke arah belakang kereta saya. Saya mengeling ke arah cermin sisi kereta saya dan jantung saya berdegup kencang apabila melihat seakan kain selendang melayang terbang di tiup angin menutupi sebahagian cermin duduk belakang kereta saya. Bulu roma saya mencanak naik. Kepala saya seakan kembang bagaikan belon yang ditiup. Tiba-tiba terdengar dentuman yang kuat di atas bumbung kereta. Dalam keadaan menggigil ketakutan, saya pecut kereta sambil dengan lajunya tangan mengubah siaran radio kepada bacaan surah suci Al-Quran yang telah diset di radio. Mata saya menjeling ke arah tempat duduk penumpang di belakang. Betapa hodohnya rupa lembaga tersebut. Matanya merah menyala sambil mulutnya menyeringai memandang ke arah saya. Mulut saya terkumat kamit mengikuti bacaan ayat kursi yang berkumandang dengan nyaringnya di dalam kereta saya. Saya dapat rasakan yang lembaga tersebut betul-betul berada di tepi saya.
kerana saya dapat merasakan hembusan nafasnya di telinga kiri saya. Katanya dengan suara yang amat garau dan menakutkan. Saya kuatkan lagi volume radio. Saya bukakan tingkap kereta di bahagian tempat duduk penumpang di belakang sambil saya menjerit sekuat hatinya, Allahu Akbar, berkali-kali sehingga lembaga tersebut sudah tidak kelihatan. Saya tiba di Pekan Rawang dalam sekitar pukul 7.30 malam. Saya singgah sebentar di kedai makan bagi menenangkan diri. Setelah saya mula cool down, saya meneruskan perjalanan pulang ke rumah di Kuala Kubu Baru. Keesokan harinya, saya bercerita tentang kejadian tersebut dengan rakan-rakan di tempat kerja. Salah seorang rakan saya mengatakan memang banyak kejadian aneh berlaku di lebuh raya tersebut sejak pembukaannya. Ramai pemandu yang lain telah diganggu oleh sosok lembaga berkenaan. Menurut beliau juga, penampakan tersebut mungkin merupakan mangsa wanita yang dirogol dan kemudian mayatnya dicampak di kawasan hutan berkenaan. Rohnya tak tenang dan mengganggu pemandu yang melalui kawasan lebuh raya tersebut. Sekiranya benar apa yang diperkatakan, saya mendoakan semoga arwah tenang di alam sana. Wallahu a'lam. Sejak dari kejadian itu, saya tidak pernah lagi melalui lebuh raya tersebut selepas jam 5 petang. Okey guys, macam mana perkongsian kisah seram pada hari ini? Okey, jadi itulah kisah yang telah dikongsikan oleh saudari Mimi berkaitan pengalaman semasa berada di lebuh raya. Semoga dengan kisah tersebut bolehlah kita ambil sebagai peringatan, terutamanya kepada diri kita sendiri apabila nak melalui lebuh raya, terutamanya pada waktu yang gelap. Okey, jadi setakat tu je untuk kisah pada hari ini. Okey, kepada korang yang masih lagi belum tekan butang subscribe, okey, korang boleh tekan pada butang subscribe tu. Dan jangan lupa like, share, okey? Okey, jadi kita jumpa lagi di video-video akan datang. Ingatlah, Allah itu Maha Esa, makhluk tiada apa-apa.